Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Setahun Malaysia dijangkiti dengan COVID-19. Pada kes pertama yang ditemui di Wuhan pada Disember 2019, hinggalah kita mendapat kes pertama jangkitan yang dibawa oleh 3 orang warga Cina yang datang ke Malaysia melalui Singapura pada 25 Januari 2020. Inilah fakta yang perlu kita ingat, dan hari ini kita melalui 1 tahun bagaimana Malaysia melalui pandemik COVID-19. Pada fasa pertama, apabila kita melihat perkara ini menjadi satu pandemik, Malaysia melaksanakan satu perintah kawalan pergerakan yang amat ketat yang tidak pernah dilakukan dalam kita menangani wabak pandemik mana-mana penyakit sekalipun sebelum ini. MCO yang berlangsung antara 18 Mac hingga 12 Mei 2020 memberi impak yang bukan sedikit, terutamanya kepada ekonomi. Dikatakan hampir 2.4 bilion kita hilang satu hari. Itu tidak kira bagaimana rakyat terpaksa terkesan dengan isu PKP itu, di mana kita ramai yang jatuh miskin, syarikat-syarikat IKS gulung tikar, ibu dan juga anak-anak yang terpaksa menghadapi tekanan perasaan kerana terkurung di rumah yang begitu lama. Dan kita belajar ketika itu bagaimana menangani kesihatan awam, kerana isu ini satu perkara baru walaupun kita sudah melalui SARS dan MERS-CoV sebelum ini. Dan kita mampu menangani dan mendatarkan lengkok begitu baik sekali hinggalah apabila kita melalui fasa ketiga selepas Pilihan Raya Negeri Sabah, seolah-olah inilah satu pandemik yang begitu melonjak dan membadai negara. Dan hampir 2 bulan ini kita melihat angka 4 digit melanda negara hampir setiap hari, dan yang terakhir kita lihat yang terbesar ataupun tertinggi kita catatkan lebih daripada 4,000 kes. Di mana kedudukan Malaysia sekarang berbanding dengan negara-negara yang lain yang mampu menangani pandemik ini? Walaupun kes aktif kita sudah mencapai 40,000, tetapi fakta juga perlu kita ingat, dalam masa beberapa hari saja, 38 hari saja, kita melipat gandakan jumlah kes berbanding negara-negara lain, iaitu hampir 1 kali ganda, lebih 100,000 kes. Sebelum itu hanya sekitar 86 kes, 86,000 kes sahaja. Jadi bersama saya pada malam ini, Datuk yang berbahagia Dr. Koh Swee Keng di talian sekarang, pakar dasar kesihatan awam. Okey, selamat petang Dr. Koh. Selamat petang Haji Nazri. Dr. Koh, di mana kita sebenarnya apabila kita melihat kita pertama sekali menerima kes pada awal Januari lalu dan hinggalah setahun sekarang? Haji Nazri, susah untuk kita nak bayangkan buat masa sekarang titik noktah ataupun titik pengakhiran untuk pandemik COVID-19 buat masa sekarang. Tapi izinkan kita imbas ataupun kita tengokkan 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Dalam 3, 4, 5 tahun yang akan datang ni, kalau kita tengokkan pengalaman Malaysia pada 1 tahun yang kebelakangan ini, mungkin merupakan hanya satu titik permulaan. Walaupun sekarang kita berada di dalam gelombang yang ketiga, fasa ketiga yang memang tinggi. Tiap-tiap hari ada kes 4 digit, 3,000, 2,000, 4,000 kes setiap hari. Tetapi gelombang ini akan diturunkan juga disebabkan oleh PKP yang telah pun dilaksanakan apabila bulan tahun 2021 bermula. Jadi landai dia, kita akan melandaikan cerun dia juga. Tetapi kalau kita tengokkan dalam jangka masa yang lebih panjang, dalam 3, 4, 5 tahun yang akan datang, sebab COVID ini besar kemungkinan akan berada di dalam kehidupan kita untuk 2, 3, 4 tahun yang akan datang, maka ini kita masih berada di kawasan permulaan ataupun dekat dengan titik permulaan. Gelombang ketiga akan turun, kita akan berjaya juga melandaikan cerun untuk gelombang ketiga, tetapi gelombang keempat, kelima, keenam dan sebagainya mungkin akan datang, dan kita boleh katakan besar kemungkinan akan datang. Jadi untuk negara Malaysia perlulah kita bersedia secara psikologi, secara mental, secara emosi untuk 2, 3, 4 tahun yang akan datang, dan tanggungjawab adalah amat berat untuk kerajaan Malaysia untuk menentukan satu strategi jangka masa panjang, kerana kita tidak boleh menggunakan strategi jangka masa pendek untuk melawan ataupun membendung wabak yang mungkin akan berlarutan 3 hingga 5 tahun dari sekarang.
Apa yang kita pelajari selepas fasa pertama pelaksanaan PKP yang dilalui pada tahun lalu, iaitu dikatakan kita antara negara terbaik dapat melandaikan, dapat menangani pandemik COVID-19. Tetapi turning point-nya apabila gelombang ketiga berlaku, kita seolah-olah gagal ataupun struggle untuk maintain jumlah kes saban hari dan sentiasa meningkat sehinggalah angka 4 digit yang kita lalui pada ketika ini. Dr. Koh. Mungkin ada 3 iktibar ataupun 3 pengajaran yang kita dapat pelajari daripada tahun pertama Malaysia melawan COVID. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, gelombang pertama, PKP pertama bulan Mac tahun lepas, sampailah ke hari ini genap ulang tahunnya pertama untuk Malaysia apabila kita mendapatkan kes yang pertama 1 tahun yang lepas. Ada 3 pengajaran. Pengajaran pertama, PKP mungkin berjaya ataupun besar kemungkinan berjaya tetapi memakan kos yang amat tinggi. Jadi dia mengkurniakan negara Malaysia, rakyat Malaysia, pemerintahan Malaysia sedikit masa. Ya, kita gunakan PKP untuk membeli masa, kita boleh katakan. Dan masa tersebut tidak boleh disia-siakan. Maksud saya, PKP yang pertama bulan 3 sampai bulan 5 tahun lepas mengurniakan negara Malaysia sedikit masa yang mungkin kita tidak menghabiskan masa tersebut dengan memperkuatkan sistem kesihatan kita, memperkuatkan sistem untuk pengesanan kontak, memperkuatkan sistem untuk membuat ujian saringan dan juga memperkuatkan kerjasama di antara pihak swasta dengan pihak kerajaan. Jadi kita boleh katakan ini missed opportunity ataupun peluang yang kita tak ambil lah ya hasil daripada PKP yang pertama. Jadi untuk PKP yang kedua ni dia juga akan mengurniakan negara Malaysia sedikit masa. Masa tersebut tidak boleh dibazirkan, hendaklah digunakan dengan bijaksana dan bernas. Ini pengajaran yang pertama. Pengajaran pertama daripada tahun yang pertama kita melawan wabak COVID adalah bahawa kerajaan Malaysia mempunyai kuasa dan pengaruh tetapi kita tidak boleh bergantung pada kerajaan Malaysia sahaja. Maksud saya, whole of society ataupun keseluruhan masyarakat. Ini merupakan satu prinsip yang telah pun diwujudkan oleh kerajaan Malaysia pelbagai kali. So, ini bukannya satu perkara yang luar biasa ataupun tak pernah disebut-sebut. Malahan ramai pemimpin negara Malaysia telah pun mengatakan bahawa mereka percaya whole of society ataupun tindak balas keseluruhan masyarakat. Jadi untuk tahun-tahun yang seterusnya dalam wabak penyakit COVID-19 ini, kerajaan Malaysia haruslah memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat, pihak swasta, pihak bukan kerajaan dan juga rakyat jelata, rakyat marhain, individu dan sebagainya untuk membantu mereka. Jadi dalam kerjasama di antara kerajaan dan badan-badan bukan kerajaannya, semua pihak swasta, NGO dan sebagainya ini, kita boleh katakan lebih kurang 50-50. Sebab kerajaan tak boleh katakan semua orang kena bekerjasama sebab kerajaan juga mempunyai tanggungjawab untuk menyelaraskan SOP, untuk memudahkan SOP, untuk mempermudahkan lagi keadaan aktiviti untuk ekonomi dan sosial. Selepas tahun pertama, tak adalah alasan sangat yang kita boleh keluarkan. Kita tak tahu nak buat apa dalam bulan-bulan yang pertama tu, bolehlah kita terima alasan-alasan tersebut. Tapi selepas 1 tahun, kerajaan juga ada satu tanggungjawab amat berat untuk menghidupkan ekonomi, mencari keseimbangan di antara ekonomi, sektor sosial dan sebagainya, termasuk dengan pemeliharaan nyawa. Iktibar yang ketiga, Haji Nazri, daripada tahun pertama adalah betapa pentingnya kita berasa rendah diri. Maksud saya, kejayaan negara Malaysia pada tahun pertama tu kita tak boleh ambil lewa, kita tak boleh anggapkan bahawa kejayaan tersebut akan kekal selalu. Sebab kalau kita tak rendah diri, kalau kita berasa puas hati bahawa kita sudah berjaya, virus ini mungkin akan datang balik. Terbukti di Malaysia dan juga di pelbagai negara lain yang mereka telah, kita boleh katakan, menyambut meriah kejayaan mereka tetapi terlalu awal. Jadi negara Malaysia termasuk dengan negara-negara lain haruslah berasa rendah diri bahawa virus ini dia pandai. Jadi kita harus juga pandai dan rendah diri dalam mencari pelbagai penyelesaian untuk membendung wabak ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Bergerak ke hadapan dalam kita melalui fasa MCO kali kedua dan juga darurat ini, masa tidak mengizinkan untuk kita leka, untuk kita lalai. Bagaimana kerajaan dan the whole society perlu memanfaatkan segala ruang yang ada dengan kuasa yang ada dan bagaimana cara yang paling tepat untuk menangani dan dapat melandaikan dalam masa ruang yang kita lalui sekarang. Dr. Koh.
Haji Nasri, ada pelbagai cara dan pelbagai penyelesaian yang kita mungkin tak ada masa untuk sesi inilah. Tetapi kalau kita tengokkan surat terbuka yang diajukan kepada Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini menerima sambutan yang amat positif. Jadi pembentukan Majlis Penasihat untuk Perdana Menteri merupakan satu langkah yang amat penting dan majlis tersebut apabila dibentuk dan diumumkan oleh Kerajaan Malaysia kelak akan memberikan pandangan yang berbeza dan juga melengkapkan pandangan dan pendapat dan set penyelesaian untuk Kerajaan Malaysia. Ini langkah yang pertama untuk memajukan ataupun mempertingkatkan lagi respons pandemik kita untuk tahun-tahun yang akan datang dengan mengambil kira pendapat daripada pakar yang bukan berada di dalam kerajaan. Yang ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah untuk mempertingkatkan lagi kerjasama di antara sektor swasta dengan sektor kerajaan, terutamanya dari segi penjagaan kesihatan ataupun healthcare. Baru-baru ini ada banyak perbincangan yang telah pun diadakan di antara Kementerian Kesihatan dengan hospital swasta, klinik-klinik swasta, farmasi, ahli farmasi swasta dan sebagainya. Dan hasil daripada perbincangan tersebut bolehlah diimplementasikan ataupun dilaksanakan secepat mungkin kerana hospital-hospital di hospital kerajaan di sektor swasta, di sektor awam sekarang berada di dalam satu keadaan yang kita boleh katakan genting juga. Jadi kalau kita boleh pindahkan seberapa banyak pesakit yang kita boleh daripada hospital kerajaan kepada hospital swasta, dia akan melegakan sikit petugas barisan hadapan supaya kita boleh menjaga kebajikan mereka juga. Dan ketiga, ini saya memberikan beberapa strategi yang umum lah ya. Kalau untuk strategi yang terperinci itu seperti yang sedia maklum, seperti kit-kit ujian, cara-cara untuk pengesanan kontak, penggabungan MySejahtera dengan pengesanan sistem pengesanan kontak yang sedia ada tu, ini merupakan butir-butir yang lebih teliti. Izinkan saya memberikan faktor yang ketiga ataupun langkah yang ketiga untuk menjayakan proses kita membendung wabak COVID untuk tahun-tahun yang akan datang, iaitu menjaga kebajikan semua petugas barisan hadapan. Mereka sekarang sudah letih dan lesu selepas setahun. Memang kalau kita anggapkan mereka sebagai petugas barisan hadapan dan menjaga kebajikan negara, ya, jadi kita pun mempunyai tanggungjawab, ya, tugas dan kewajipan kita untuk menjaga kebajikan mereka juga, seperti dengan memberikan tema-tema ataupun syarat-syarat pekerjaan yang lebih adil dan saksama, menjaga kebajikan mereka seperti menyediakan makanan dan tempat rehat yang selamat. Nombor 3, memberikan kontrak, jawatan tetap, bukan kontrak sementara 1 tahun, 2 tahun yang kita sekarang memberikan kepada petugas barisan hadapan. Amatlah tidak adil kalau kita menganggap bahawa petugas barisan hadapan sedang menjaga kebajikan kita, tetapi kita tidak berusaha untuk menjaga kebajikan mereka pula. Inilah 3 langkah. Nombor 1, penubuhan Majlis Penasihat kepada Perdana Menteri, ya, nombor 1. Nombor 2, kerjasama di antara pihak swasta dengan hospital kerajaan, dan nombor 3, menjaga kebajikan petugas-petugas barisan hadapan. Bagaimana itu dapat dilaksanakan dengan kekuatan kepimpinan tertinggi negara? Kerana kita lihat ujian yang dihadapi oleh kerajaan sepanjang setahun ini pelbagai. Pada awal mereka kerajaan diangkat kerana berjaya melandaikan pandemik. Tetapi akhir-akhir ini selepas gelombang ketiga melanda negara, seolah-olah kepimpinan itu tidak menunjukkan cara yang sepatutnya bagaimana the whole government, the whole society sepatut bergerak. Jadi bagaimana leadership perlu menjadi contoh terbaik pada kali ini? Haji Nasri, antara satu pepatah ataupun peribahasa bahasa Melayu yang memang saya suka adalah kepimpinan melalui teladan. Sekiranya kerajaan Malaysia menunjukkan kepimpinan melalui teladan seperti yang ditunjukkan oleh beberapa kerajaan, sebab tidak semua kerajaan di dunia ini menunjukkan kepimpinan melalui teladan. Kita boleh hanya tengokkan kerajaan Amerika Syarikat di mana bekas Presiden Trump tidak menunjukkan kepimpinan melalui teladan.
hanya ada segelintir negara-negara di dunia ini yang menunjukkan kepimpinan melalui teladan semasa kita menghadapi pandemik pada tahun yang lepas. Malaysia haruslah memberikan satu cita-cita untuk negara kita sendiri supaya negara kita boleh diangkat di persada antarabangsa dengan menunjukkan kepimpinan melalui teladan. Ada beberapa cara. Cara yang pertama, pengamalan SOP dan pengalaman undang-undang ataupun regulasi yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia haruslah adil dan saksama termasuk penguatkuasaan tersebut. Jadi kita harapkan tak ada lagi kes-kes di mana pemimpin-pemimpin ataupun menteri-menteri yang tidak melanggar SOP tetapi tidak menerima penguatkuasaan yang adil, saksama ataupun sama dengan rakyat Malaysia. Kepimpinan teladan itu amat penting untuk kita katakan konsisten ya, penguatkuasaan dan pengamalan SOP yang konsisten dan juga penguatkuasaan SOP yang konsisten. Iaitu nombor satu. Nombor dua, adalah perlu untuk kita mendapatkan ketelusan data daripada kerajaan Malaysia. Maksud saya, buat masa sekarang, sampai setahun dah kakak kita melawan COVID ni, belum lagi ada ketelusan data. Memanglah data tu dipaparkan dan disebarkan oleh kerajaan Malaysia termasuk Kementerian Kesihatan dan kita memang alu-alukan data tersebut. Tetapi antara beberapa data yang ataupun maklumat yang perlu diberikan kepada pakar-pakar penyelidik, pakar-pakar akademik, pertubuhan bukan kerajaan dan juga rakyat yang mempunyai hak untuk data tersebut seperti bilangan bilangan kit ujian ataupun ujian saringan dilakukan termasuk dengan persentage ataupun peratusan yang positif untuk ujian tersebut. Data ini merupakan data yang sangat penting untuk kita memahami sejauh manakah keberkesanan strategi untuk ujian. Yang tu contoh pertama. Contoh pertama, kedua untuk ketelusan data adalah ketelusan data untuk penjelasan ya mengapa kita boleh kita membuat sesuatu keputusan. Janganlah kerajaan Malaysia memberikan keputusan kepada rakyat Malaysia dan meminta kita akur kepada keputusan tersebut tanpa penjelasan. Kurang-kurangnya lah berilah penjelasan kepada rakyat Malaysia berkenaan kenapa keputusan ini dilaksanakan. Maka kita akan lebih memahami tujuan, niat dan juga apakah kebaikan kalau kita akur atau kita pun mematuhi kepada keputusan-keputusan tersebut. Inilah dua contoh kepimpinan melalui teladan. Kepimpinan melalui teladan secara pengamalan SOP dan juga penguatkuasaan yang adil dan saksama dan kepimpinan melalui teladan dari segi perkongsian data dan maklumat yang penting kepada rakyat Malaysia termasuk memberi penjelasan mengapa kita harus melaksanakan sesuatu keputusan. Dalam tulisan terbaru Dr. Koh dalam The Age Daily yang sempat saya baca, Dr. Koh ada menyatakan bahawa we need specific metrics to measure success. Apa maksud yang Dr. Koh rasa perlu ditambah baik dan juga perlu dikongsikan oleh pihak kerajaan dan dapat dilaksanakan ataupun diberi perhatian oleh pakar-pakar kesihatan yang lain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang perlu kita guna pakai supaya kita dapat bersama-sama menangani pandemik ini? Haji Nasri, izinkan saya membuat dua ulasan. Ulasan yang pertama berkenaan dengan apakah kelemahan sistem yang ada sekarang dan apakah cara untuk kita boleh menambah baikkan sistem yang ada sekarang. Masalah dia buat masa sekarang selepas setahun, negara Malaysia terlalu bergantung pada satu angka sahaja untuk kita menilai berapa teruk pandemik ini. Angka tersebut adalah kes harian. Kalau kes harian tinggi, maka negara Malaysia mungkin rasa risau ataupun rasa takut ataupun rasa panik sedikit dan kita mungkin bertindak balas terlalu cepat disebabkan satu angka saja. Tetapi angka tersebut tidak menyeluruh sebab dia hanya memberikan satu gambaran yang sempit terhadap pandemik yang sangat besar dan sangat kompleks. Apabila kita terlalu bergantung pada satu angka saja, keputusan kita tak menyeluruh. Keputusan tersebut terlalu bergantung pada satu angka sahaja. Ibaratkan kita nak beli kereta. Kalau kita nak beli kereta, kereta baru katakan, kita tak pernah nak kata saya nak pilih kereta warna merah sahaja. Tapi kita nak tengokkan warna kereta, saiz kereta, berapa harga kereta, jenama kereta dan sebagainya. Dan kalau nak beli kereta pun dah ada banyak cara untuk menilai. Ini kan lagi pandemik yang sangat kompleks. Jadi, kita harus menuju kepada satu arah dan dalam tahun kedua pandemik ini untuk menambah baikkan cara kita menilai keterukan pandemik ini.
Kalau kita boleh menilai keterukan pandemik ini secara lebih tepat dan menyeluruh dan tidak bergantung pada satu metrik sahaja ataupun satu angka sahaja, maka kita boleh mencapai satu keputusan yang sangat lebih bernas dan wajar dan bijaksana bila kita boleh mengakhiri PKP ataupun mengakhiri darurat dan sebagainya. Antara contoh set KPI ataupun Key Performance Indicator untuk sektor swasta, memang kita tahu apa itu KPI. Misalnya kita harus mengeluarkan 10 dokumen sehari ataupun mengeluarkan dalam kilang tersebut 10 unit kereta sehari. Budak-budak di sekolah pun ada KPI juga. Misalnya dia pergi ke sekolah kena buat kerja rumah, dan kerja rumah tu memang sekurang-kurangnya ni kena ada 50% markah. Jadi KPI tersebut untuk negara Malaysia apabila kita menilai keterukan pandemik dan juga prestasi negara semasa membendung wabak COVID ni kan, bolehlah digabungkan dalam beberapa, izinkan saya memberi beberapa cadangan. Nombor 1, kes harian. Nombor 2, jumlah ujian saringan yang dilakukan sehari. Nombor 3, peratusan daripada jumlah ujian sehari yang kita buat ni kan, yang positif. Nombor 4, R0 ataupun kadar kebolehjangkitan. Nombor 5, kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi, sebab kalau semua katil-katil di unit rawatan rapi itu kita digunakan oleh COVID, maka mungkin ada masalah sebab tak cukup. Nombor 6, minta maaf, kadar kejangkitan ataupun kadar peratusan petugas barisan hadapan yang out of action ataupun tidak boleh bertugas disebabkan oleh COVID. Kalau kita gabung, minta maaf, dan metrik yang ketujuh ataupun angka yang ketujuh tu adalah kadar kematian. Kalau kita gabungkan tujuh angka-angka tersebut dalam satu set metrik, maka kita boleh menilai keterukan pandemik ini dengan lebih menyeluruh dan kita tidak bergantung pada satu angka sahaja yang senang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Inilah niat ataupun tujuan saya untuk mencadangkan satu set KPI ini kepada negara Malaysia untuk tahun kedua, Haji Nazri. Okey, akhir sekali Dr. Koh, dalam tulisan terbaru Dr. Koh juga mengungkap yang terakhir sekali, saya suka frasa ini, the health of ordinary Malaysians and the health of our democracy depends on the government using its power responsibly and citizens holding the government's power accountable. Jelaskan Dr. Koh. Haji Nasri, pengumuman darurat ataupun pengisytiharan darurat yang dilakukan beberapa hari yang lepas ini merupakan satu keputusan daripada kerajaan yang sedang dibincang oleh ramai rakyat Malaysia. Perlu ke tak perlu, wajar ke tak wajar. Izinkan saya tidak menjawab soalan tersebut. Tetapi apa yang penting sekarang, kita berada di dalam satu keadaan darurat. Sudah pun diisytiharkan. PKP pun dah diumumkan juga. Keputusan ini merupakan keputusan kerajaan. Jadi tugas kerajaan adalah untuk menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Dan tugas rakyat Malaysia adalah untuk memastikan bahawa kerajaan menggunakan kuasa dan juga alat-alat yang diperuntukkan kepada kerajaan oleh pengisytiharan darurat tersebut dengan penuh adil, dengan penuh bertanggungjawab dan dengan penuh berkesan. Kerajaan mempunyai tanggungjawab yang amat berat pada masa sekarang untuk memastikan kesihatan rakyat Malaysia. Tanggungjawab rakyat Malaysia pula adalah untuk hold the government accountable. Maksud saya, menyemak dan mengimbang kuasa kerajaan supaya hak-hak rakyat Malaysia tidaklah terjejas akibat daripada pengisytiharaan darurat ini. Pada tahun pertama untuk darurat, pada tahun pertama untuk COVID-19 ini, negara Malaysia terpaksa membuat satu keseimbangan di antara livelihood ataupun nyawa dan kehidupan, kesihatan. Nombor 2, ekonomi. Nombor 3, sosial. Maksud saya, dari sektor pendidikan, kita nak upacara agama, upacara kebudayaan dan sebagainya, upacara kahwin dan sebagainya. Yang itulah sektor sosial. Kita mempunyai 3 keseimbangan yang kita harus capai pada tahun yang pertama, iaitu kesihatan, ekonomi dan sosial. Di tahun yang kedua dengan pengisytiharaan darurat, kita ada 4 perkara yang kita harus menyeimbangkan. Keseimbangan pertama adalah kesihatan, keseimbangan kedua adalah ekonomi, ketiga sosial dan keempat demokrasi. Dan masalah masing-masing mempunyai tanggungjawab mereka di dalam whole of society response ini, dan kita mengharapkan dan meminta dan menggesa kerajaan, dan kita akan menyokong kerajaan Malaysia sedaya upaya kita termasuk dengan menyemak imbang apabila perlu. Terima kasih Dr. Koh Swee Kheng.
pakar dasar kesihatan awam kita, panjang lebar, saya suka. Soalan saya pendek tetapi penjelasannya begitu terperinci sekali. Kita akan terus berinteraksi Dr. Koh dalam sesi yang lain pula. Banyak perkara yang mungkin tak sempat saya bincangkan pada malam ini. Terima kasih Dr. Koh sekali lagi ya. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.